Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So hari ni kripto ada tiga main utama yang tiga benda yang dimonitorkan oleh kriptorian semua ni. So kalau anda tak tahu tiga benda ni, I don't know what you doing today dalam kripto. So hari ni kripto memang very excited dalam market. So nanti Zul akan sharekan apa tiga benda itu. Untuk bagi Zul monitor memang expected semua dalam kripto namanya monitor benda ni dan nampak apa yang berlaku. And yang benda penting ada benda yang paling penting yang Zul nak sharekan. Dan kalau siapa follow Zul di Facebook, memang dia dah tahu dah benda ni. So please like, please subscribe, follow di Facebook juga, ada link di description bawah. Sekarang let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan, tengok apa yang dah berlaku untuk hari ini. Alright guys, inilah Coin Market Cap. So macam biasa kita tengok apa yang berlaku. Yang first thing yang paling penting, kena kalau tengok data ni, tengok nombor ni, mesti tahu apa yang dah berlaku. So kita tengok total market berada di mana, 2.23 trillion. So siapa yang dah tahu, dia tak bagi tahu untuk ini. Siapa yang dah tahu, mostly dia akan type dalam komen apa yang dah berlaku, dah tahu pun berapa. 2.2 nanti siapa yang untuk tunjuk je 2.2 ni. Mostly kalau yang dah follow tu lama, mesti dia tahu apa yang berada di 2.2 trillion ni. Kemudian nanti siapa yang tak tahu, nanti tunggu di chat, nanti Zul akan tunjukkan apa yang dah berlaku, apa point yang di 2.2 trilion ni. So untuk hari ni market cap berada di 2.2 trilion. Dengan itu kita tengok peningkatan sebanyak 5% untuk market kripto untuk hari ini. Tengok volume dalam 126 bilion. So untuk volume kita sedikit berkurangan 3.78. Kemudian untuk dominasi market dalam Bitcoin, so Bitcoin adalah 42%. Ethereum sikit dropping untuk hari ini daripada 20% ke 19.7. Tapi apapun kita tengok Ethereum masih lagi good penambahan dalam Ethereum dominant daripada 18 ke 20%. So hanya dropping sikit lah untuk Ethereum. So kena kita review harga semasa untuk coin. Dan belum kita lebih detail ke chart, kita tengok dulu harga rumusan untuk malam ini, tempoh untuk pagi tadi hingga malam ni. So untuk Bitcoin kembali ke 50k untuk hari ini. So siapa yang tahu di 50k, 50k adalah kata di major support sebelum Bitcoin berada di dalam box major resistance. So siapa yang tak tahu itu, siapa yang tak tahu apa yang tu maksudkan, nanti di chat Zul akan terangkan lebih detail. So untuk tempoh 24 hours, Bitcoin dah melakukan dengan almost 5%, 4.87%. Untuk Ethereum dah pun sama juga di Bitcoin. Ethereum dah supposedly kalau ikutkan pagi tadi, dah pun breakout dia punya major resistance iaitu 3.8. Tapi kita tengok sedikit weak untuk breakout itu, price kembali balik ke dalam box. So ada good try untuk Ethereum melakukan back. So maybe kita akan ada sedikit retestment sebelum price akan cuba another attempt untuk break 3.8. So nanti di chat Zul akan terangkan juga lebih detail. So untuk hari ni 6.54% untuk Ethereum. So apa yang lagi yang main utama yang Zul monitor hari ni ialah Cardano. So Cardano berjaya break dia punya 2.9, now heading ke 3.3. So Cardano hari ni buat another all time high selepas all time high dia 2.9, now berada di 3.04 dolar untuk satu Cardano. So mencakap Zul ada target di Cardano ialah next target ialah 3.3, iaitu di 1.6 Fibonacci. So untuk Cardano hampir 8% peningkatan untuk hari ni. So apa yang Zul nampak hari ni, ada first, apa yang benda penting, yang pertama confirmation untuk market cap bulan akan berlaku, iaitu total market breakout major resistance. Kemudian Bitcoin juga test one more time di 50k. Dan yang ketiga Cardano. So Ethereum berjaya break dia punya major resistance 3.8. Sana ada sikit retestment. So kita tengok nanti ke manakah price Ethereum akan melakukan kenaikan ataupun tidak. So mostly hari ni tiga benda itu yang tiga penting yang pertama total market, kemudian Ethereum, kemudian Cardano breakout dia punya buat all time high baru. Kemudian Ethereum juga sedang retest last resistance. Untuk Bitcoin bagi Zul berada 50k biasa, sebab apa sebelum ni pun kita berada 50k. So bagi Zul tiga point yang penting tu tengok adalah total market, Ethereum last major support, kemudian Cardano all time high. So guys, let's go, kita pergi ke trading view untuk review market untuk tengok chart apa yang dah berlaku. So, pertama kali kita akan tengok apa yang benda penting dalam sangat penting yang untuk monitorkan di total market. So inilah chart total market. So macam tu cakapkan, sekiranya kita break major resistance, iaitu daripada point of Fibonacci swing high to swing low,
kita akan dapat 0.6 dan 0.7 punya Fibonacci, dan kita break itu saja, kita akan dapat mostly price must be hit ialah next target. Bila break ini kita akan price pergi ke 1.6 iaitu 3.3 trilion. So bila berada di 3.3 trilion ke atas ke expected, semua coin akan melakukan pertambahan daripada Bitcoin kepada altcoin. Semua price akan melakukan kenaikan. Sama ada kenaikan yang banyak atau sikit bergantung kepada projek chart tu. Coin itulah, sekiranya coin itu projek yang cantik, kita expected pump yang lebih banyak untuk di dalam coin tu. So untuk total market, ke manakah arah pergerakan sekarang? So first kita akan pergi ke 4 hours. Alright, sebelum ni tu ada monitor yang minor support, minor resistance ni dah pun breakout. Dan semalam tu cakapkan price dah pun breakout ni, so kita ada potential untuk break yang ini. So hari ni pagi tadi dah pun breakout untuk 4 hours, dah pun confirmation. Now kita pergi ke 1.6 untuk Fibonacci yang ni, so almost ke 2.6 expected. Lepas ini maybe kita akan ada sedikit rebound. So sedikit rebound ni expected apa yang akan berlaku dalam market. Semua coin seperti Ethereum dan semua altcoin akan mungkin ada sikit rebound. So kini pergi ke 1.6 ini 2.6 and expected ada sedikit rebound, kemudian barulah kita akan melakukan kenaikan yang atas. So rebound yang ni supposedly akan bagi kita peluang, another peluang untuk kita buy, contoh di Ethereum, di Cardano dan another coin lain. Maybe adalah good opportunity untuk kita entry dan itu akan tunjukkan lah. So untuk market sekarang ni, apa yang tu nampak ialah total market akan pergi ke first target dia, iaitu di all time high di 2.48. So macam kita tengok sebelum ni, bila total market berada di 2.48 trilion, kita tengok harga Bitcoin masa itu adalah 65k USD. So very excited tu nak tengok sebab apa, kita dah confirmation bahawa price itu akan melakukan next target ialah di kawasan 2.48. So very excited nak tengok harga Bitcoin berapa time tu. Adakah harga Bitcoin masih lagi berada di 50? Kalau itu yang berlaku, kita tengok penambahan ini ialah penambahan dalam altcoin. Dan next adalah macam cakap, bila altcoin dah melakukan kenaikan, bila hyper price dah pun price berada di kemuncak, kita akan expected altcoin akan cooling down take time. Bila altcoin dah pun melakukan all time high ataupun dah melakukan hyper high untuk price, kemudian kita expected Bitcoin akan ambil alih pergerakan total market dan expected matulah Bitcoin akan melakukan pump yang menarik lah. Tapi untuk sekarang ni kita tengok, sekarang ni adalah altcoin, sebab tu kita tengok Bitcoin tak boleh buat pergerakan yang drastik pun, hanya altcoin yang melakukan penambahan yang drastik lah untuk total market cap. So now let's go, kita pergi ke dominant BTC tu. So dominant BTC, kenapa kita perlu monitor? Kita perlu monitor, kita nak tengok adakah kenaikan ni akan berlaku di altcoin lagi ataupun di Bitcoin. So sebelum ni tu ada draw satu pattern line. So macam cakap, bila try ni sekiranya break ini, kita akan expected buran untuk Bitcoin. Sekiranya break ke bawah, kita expected untuk si altcoin season. So macam tengok apa yang berlaku, altcoin dah pun melakukan kenaikan. So apa yang berlaku lagi, kita akan pergi ke 4 hours. Now expected untuk sedikit rebound. Untuk total market Bitcoin maybe sedikit bertambah, kemudian maybe kita akan ada lagi dropping ke bawah. Sebab apa? So ada lagi target iaitu di almost 40. So now kita berada di 42. Almost kita probably akan sampai di target ini di dalam 40%. So 42 ke 40% adalah a lot, kata pengurangan yang banyak daripada Bitcoin dalam dominan. So now patut cakap expected sekarang altcoin akan melakukan kenaikan. Sebab tu kita tengok banyak altcoin yang melakukan peningkatan hari ini. So let's go, kita pergi ke Bitcoin, Ethereum dominant. So Ethereum dominant teruskan melakukan peningkatan. So macam cakap, kita dah breakout yang ni, and then setelah retest, so expected maybe besok kita akan another good untuk naik ke atas, untuk dia pergi ke 1.6 iaitu di 23%. So macam cakap, bila total market meningkat, kita pun ada confirmation bahawa total market sedang meningkat. Kita ada confirmation bahawa BTC sedang melakukan penurunan. Kita juga ada confirmation untuk Ethereum melakukan peningkatan. Ini bermakna kita tengok harga Ethereum akan lebih tinggi untuk malam ni. Dan macam cakap, untuk hari ni adalah ada antara poin kedua yang tu tengok adalah Ethereum punya breakout. So yang pertama tadi kita tengok ialah, apa yang tengok adalah dominant BTC punya breakout. Total market crypto breakout. Kemudian second thing yang paling penting tu tengok adalah Ethereum juga melakukan breakout untuk hari ini. Walaupun kata breakout tu belum lagi betul-betul solid, ikutkan galikan di daily. So kalau kita pergi 4 hours, sebanyak 4 hours dah pun breakout. Tapi juga breakout tu hanya small breakout saja. Macam tu kat di dalam Facebook zone, adakah breakout atau tidak? Sudah breakout kemudian retest balik. So expected price tu hanya bermain dalam kawasan ni sebelum melakukan kenaikan lagi. So apapun dalam market mencakap, total market mungkin ada sedikit bounce.
Zul expected mungkin ada sedikit bounce ke bawah. At least kalau paling bawah pun Zul expected hanya jatuh di kawasan 35 dalam 3.5. So nandu kalau anda nak tambah dalam aset, maybe ada boleh tambah sikit, maybe 10% dengan all in. 10% sekiranya ada pun position di bawah ni, macam Zul ada dah position di bawah ni. Zul expected sekiranya Zul nak tambah lagi, Zul akan tunggu antara 3.5 ataupun aku kata breakout ni, macam cakap breakout saja sini, retest ini kita expected untuk naik ke, untuk terus tambah. So kat ini anda boleh tambah, cakap selagi price itu berada di bawah all time high di 43, anda boleh tambah lagi untuk anda punya pegangan dalam Ethereum. Kenapa tu cakap Zul berani cakap boleh tambah kat buy sini? Sebab apa? Kita tengok dah confirmation, walaupun Ethereum belum ada betul-betul solid confirmation untuk dia breakout, tapi untuk at least 4 hours daily dah pun breakout ke atas kerana sedikit retracement sebelum berlaku ke atas. Yang confirmation paling penting yang pertama tadi ialah kita nampak ialah total market dah pun kata breakout dengan cantik, dan expected bila total market meningkat, ada kita tengok tadi Ethereum dominant pula akan terus meningkat. Kita expected untuk besok probably kita akan tengok Ethereum akan pergi ke 3-4k ataupun net itu di 2.6 ialah minor resistance di 3.9 ataupun 4k. Kemudian cakap net ini adalah resistance dalam 38, net resistance ni akan bertukar jadi support selepas ni. Dan kemanakah major resistance untuk Ethereum dari all time high dia di 4.3, dan expected macam cakap bila price break saja major resistance ini, kita expected price itu bukan ke all time high saja, tapi all time high baru di price must be hit di 1.6 di 6k. So macam cakap very excited untuk apa yang berlaku untuk hari ni. Total market dah breakout confirmation untuk altcoin. Untuk coin melakukan peningkatan, Bitcoin pun akan melakukan hanya peningkatan yang sikit aja. Nanti dia akan terangkan apa yang berlaku di Bitcoin. So itu yang dengan untuk Zul, untuk Ethereum sekarang Zul tak berlaku penambahan ni sebab pun Zul dah buy, Zul akan hold saja. Tapi siapa-siapa yang masih teringin untuk tambah Ethereum, boleh lagi tambah Ethereum, but orang kata tambah dengan sedikit je amount. Sebab apa? Kita belum ada lagi confirmation yang solid untuk Ethereum. Tapi apa pun nampak expected tu memang orang kata highly 70%, 80% akan naik atas lagi disebabkan total market dah pun breakout. So macam cakap total market maybe akan ada sedikit naik ke atas, kemudian ada sedikit rebound ke bawah. So probably apa yang kita tengok di Ethereum tu expected maybe apa yang akan berlaku, price akan drop sedikit untuk LSD 3.5, dan kemudian barulah kita akan expected price akan terus melakukan ke atas. Itu yang boleh. So sekiranya ini berlaku, ini adalah antara point yang Zul juga akan berniat untuk menambahlah di kawasan 3.5. Kita ada bawah maybe tambah sedikit lagi, apa salahnya untuk kata selagi price itu belum break major all time high dia 4.3 adalah very good potential untuk kita long term. Short term yes maybe price boleh jatuh bawah, tapi untuk long term Zul ganti price itu akan pergi ke 6k 1.6 Fibonacci. So itu untuk Ethereum. So apa untuk berlaku di Bitcoin? So Bitcoin sebenarnya hari ini macam cakap Zul ada monitor pattern macam cakap pagi tadi, itu di descending triangle, iaitu pattern inilah pattern bearish dengan expected untuk 52% price itu break ke bawah ke sini. Tapi apa juga bagi ni untuk pattern ni, kata pattern ni ibarat 50-50, break atas tu break atas pun boleh, break bawah pun boleh, hanya perbezaan percentage tu tak banyak, hanya 52 dan 48%. Dan apa kalau bila momentum buran yang kuat, dua expected ialah kita hanya ikut continuous pattern, akan menjadi continuous pattern. Apa tu continuous pattern? Price tu datang di bawah, berikut dan break ke atas. So now apa yang berlaku untuk hari ni, price dah pun breakout ke atas, dan bercakap untuk price target dia tak jauh, price target dia hanyalah di kawasan 50. So seperti Bitcoin maybe akan hanya buat sideways pergerakan ni, ataupun apa yang Zul nampak bila total market meningkat, dominan BTC berkurangan, dan tengok altcoin akan melakukan peningkatan. Dua expected apa yang berlaku ke Bitcoin hanya akan buat penaikan yang slowly lah. Maybe kita akan nampak kenaikan yang macam ni, ataupun buat sideways, kata slowly kenaikan untuk Ethereum, untuk Bitcoin. Sebab apa? Tengok dominasi Bitcoin dalam market berkurangan sebab ini adalah all time altcoin season. So expected penambahan total market adalah disebabkan penambahan altcoin. Kenapa altcoin tengok ini Ethereum dah melakukan kenaikan ni daripada 3.3k ke 3.8 kelas resistance, good opportunity untuk Ethereum kata pergi ke all time high 43. Macam cakap sebelum ni, Ethereum akan hit dia punya all time high dulu, terlebih dulu sebelum Bitcoin. Tu macam cakap Anin, apa yang lagi yang Zul excited untuk dengar ni adalah Cardano. So kenapa Zul excited Cardano?
Alright, Cardano untuk hari ni dah pun breakout dia punya pattern. So pattern ni lah orang kata very ground support ni, orang kata pattern ni boleh legit kita pakai bullish. Sebab apa cakap ini adalah pattern ascending triangle. Ascending triangle adalah pattern bullish dengan 52% untuk break ke bawah, 48% untuk break ke atas. Apa tu expected untuk pagi tadi adalah price more break ke atas. First kali pattern bullish dengan momentum yang kuat ke atas. So momentum ini support untuk pattern ni untuk break ke atas. Sebab tu tengok tu expected akan berlaku untuk breakout hari ni. Dan price dah pun breakout, dan apa yang berlaku next target ialah kita di 1.6. 1.6 adalah major resistance selepas dia break 1.2. So ini dah pun bagi support, kita akan tukar kepada color orange. Tu support net major resistance adalah di 1.6. Kita akan buat satu box, satu trend line yang ni, dan kita tukar color purple. So purple adalah kawasan resistance zone. So expected adalah 1.6. Di 1.6 price target adalah di 3.3 USD untuk satu Cardano. So adakah good position untuk masuk untuk Cardano? So Zul tak expected. Sebab apa? Kalau dah Cardano hari ni anda perlu pergi long term yes. So masih lagi percaya untuk price tu at least pergi ke all time high paling tinggi adalah $7 untuk satu coin untuk tahun ni. So sekiranya untuk anda beli untuk long term, tak masalah, anda boleh masuk, tapi make sure anda fikir untuk long term. Kalau anda pergi short term anda tahu short term masih lagi price boleh lagi buat rejection ke bawah apapun dalam market. Tapi untuk sekarang kita tengok total market adalah melaku ke atas, dua expected price akan pergi ke 1.6. So buy now, maybe jangan buy all in, buy hanya sedikit saja, maybe 10% dalam kata untuk modal ataupun modal anda, maybe ada RM1,000, beli saja RM100 dulu. Sebab apa? Kita expected price akan melakukan kenaikan. So kalau anda first time beli, whatever anda kena beli juga tanpa cakap walaupun $3 ni mahal, cuba fikirkan masa tu price berada di bawah ni. Bila price tu berada di 1.5, semua orang cakap mahal, now price tu dah $3. So give a time price itu maybe lebih mahal daripada $3. Macam cakap, harga sekarang adalah $3. Next minggu depan maybe 3.3, next lagi bulan depan maybe 48, next depan lagi maybe ke $6. So lagi anda hold anda punya keinginan untuk beli, lagi tu anda tak, at least cakap at least adakan anda, at least masukkan sedikit anda punya Cardano dalam portfolio sekiranya anda berminat dalam Cardano. So untuk Cardano memang Zul kata percaya dengan FA dia, fundamental punya analisis dan teknik analisis. Zul expected price akan all time high, kata lebih tinggi lah di kawasan $7 untuk end of the year. So untuk Cardano lah, sebab tu Zul ada dah pun coin tu target dalam 1000 coin lebih untuk Cardano. So Zul hold saja position, Zul hold macam untuk long term lah, more than 5 year ke atas. So itu yang berlaku di Cardano untuk hari ini. So guys, itu 3 perkara penting yang tu nak tunjukkan hari ni. So sekiranya anda monitor market dalam kripto, anda mesti alert perkara ini. Yang pertama paling penting ialah di chart di total market cap, iaitu total market dah pun breakout, confirmation untuk kita meneruskan melakukan buran dalam market. Tapi pun apa dalam market, kita expected maybe ada sedikit correction, sedikit retracement. Sebab apa? Macam cakap, kalau kita berdasarkan RSI dah pun berada di overbought. Tapi ingat, RSI ni overbought tak semestinya dia boleh berada di kawasan overbought yang lama. Kita boleh lagi main kawasan ni. Bila main kawasan ni, kita expected yang stock RSI akan turun naik di kawasan oversold, dan apa yang berlaku, ini akan terus melakukan ke atas, at least ke dia punya all time high di 2.4 trilion. So bila 2.4 trilion, kita expect semua harga coin akan melakukan peningkatan. So guys, rasa itu saja untuk malam ni yang Zul nak sharekan. Tak banyak yang Zul nak share kepada anda, tapi cakap Zul mau fokus pada 3 poin ni. Yang poin paling penting ialah total market dah pun memberikan confirmation kita untuk buran terus melakukan ke atas. Kemudian kita tengok ada good opportunity untuk Ethereum melakukan all time high di 4.3. Kemudian next target adalah di 6k. So siapa yang ada buy dulu, Zul ada sarankan buy di kawasan ni. So kalau anda hold sekarang, anda happy. Sebab apa cakap, bila kita buy di kawasan good position kat buy, long term given time price itu akan kenaikkan ke atas. So untuk sekarang kata maybe untuk Ethereum, maybe in the last chance untuk anda beli selagi mana price itu belum break lagi 4.3. Whatever price di kawasan ni adalah good potential untuk anda buy dan long term. Sekiranya price tu jatuh, tak masalah, anda hold saja, given time price itu naik ke atas. Tapi untuk cakap, confirmation dah pun ada untuk Ethereum, total market dah pun ada. Kemudian untuk ADA pun dah ada confirmation untuk kita pergi next adalah at least 3.3. Dan ingat, Cardano 12 hari bulan 9 smart contract akan diriliskan.
So maybe kita tengok 12.9, maybe hanya price tak melakukan, maybe hanya buat sideways, tapi untuk long term smart contract akan beri efek yang banyak di Cardano. So saya patut cakap maybe untuk satu bulan ni kita tengok 33, maybe bulan depan kita tengok drop sikit ke $3 balik. So saya patut end of year kita akan nampak harga at least $7 untuk satu Cardano. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So sekiranya anda tak nak tertinggal sebarang informasi terkini, please follow dia punya Facebook juga. Sebab apa, di Facebook Zul ada hari ni, Zul ada share macam-macam maknanya. Daripada awal pagi tadi Zul ada share bermacam-macam dia punya di Facebook. So nanti Zul akan pergikan, Zul akan tunjukkan ini Zul punya Facebook punya page. So description ada di bawah, anda boleh follow. So macam-macam Zul share, terutama contoh yang ni Zul sharekan punya Solana. Okay, Zul akan pergikan start Solana ada good potential untuk breakout lagi. Kemudian kita tengok macam mana ini Cardano dah pun breakout, tu sepatutnya price tu akan naik atas. Kemudian apa lagi tu share, total market dah pun breakout untuk awal pagi. Kemudian apa lagi saya, untuk 3 benda yang penting tu cakap. Ini ada Ethereum, ada total market, ada Cardano, ada Solana. So Solana target ni tu dah share. So kita tengok apa yang berlaku di Solana sedikit, maybe kita boleh tinjau sikit apa yang berlaku di Solana. Mana Solana. Okay, ini Solana. So Solana supposedly dah pun breakout. So untuk ikutkan ini dia pergi ke 1 hour. So 1 hour tu ada monitor pattern ni, ataupun 4 hours tu ada pattern symmetrical triangle, ataupun siapa yang follow tu dia tahu pattern ni apa, iaitu pattern symmetrical triangle. Bila symmetrical triangle adalah pattern continuously pattern akan datang dari bawah, dan pattern dari bawah untuk naik, kemudian buat sideways dan terus melakukan kenaikan. So now saya cakap expected untuk Solana adalah good potential untuk pergi ke 3.6, itu price target 1.50. So siapa nak first entry dalam Solana boleh, but cakap jangan all in, maybe hanya 10% saja. Macam tu pun tak ada lagi sebarang position di dalam Solana. Tu akan buy probably dalam 2 hari lagi. So sepatutnya maybe dalam 2 hari lagi, sekiranya price tu masih di kawasan ini, dia 2.6, tu akan buy sedikit untuk first position. Macam tu buy di Luna pun tu dah buy tak banyak, tu hanya buy dalam 2 coin lebih je untuk Terra Luna ni. Untuk apa, orang kata sebab apa, tu buy hanya sedikit je, 10% saja. Kemudian sekiranya ada good retracement, barulah tu akan buy lagi untuk lebihnya untuk dalam Luna. At least kalau tu Terra Luna pergi ke 2.6, tu ada juga keuntungan sikit dalam Luna. Dan tu akan tunggu net, orang kata bila ada major lagi correction untuk Luna, bila correction itu berlaku almost dalam 50, 60 ke 70%, Zul akan reinvest balik dalam Luna. So another coin yang tu target adalah Luna dan Solana. Untuk Matic, okay, aku lupa untuk Matic ni. So untuk Matic dan VeChain, okay, tu ada 2 coin kecil yang memang Zul memang nak tambah sangat lagi. So ada VeChain. So VeChain adalah kata Zul nak tambah. Ini tengok VeChain dah melakukan peningkatan yang drastik untuk hari ni. Tengok daripada bawah ni, macam cakap Zul ada 2,000 lebih. Zul nak target 10,000, tapi dekat bila price dah melakukan kenaikan almost kalau ke 10 sen dolar lebih, sedikit modal banyak tu. Now expected untuk VeChain at least ada lagi 3,000, nak at least target tu dapat 5,000 untuk VeChain. Kemudian kita tengok juga untuk Matic. So Matic berada di mana? Matic sekarang dah pun melakukan kenaikan untuk hari ini, break balik resistance menjadi support. Now expected untuk Ethereum Matic akan pergi ke 1.6, sebelum ni all time high. So kita akan boleh monitor kata yang baru. Seperti yang ni tu akan ubahkan, tu ambil Fibonacci swing high ke swing low. So kita akan monitor another good resistance. Sekiranya Matic berjaya break resistance ni, kita akan expected ada momentum kuat untuk dia terus melakukan ke atas. Ke mana? Kita ambil first kali di 1.0, 100% retracement di 1.6. Kemudian kita lock, kemudian kita ada di 1.2, kita akan expected kat sini 1.2. Kemudian kita akan nampak juga di 1.6 atau price target ialah di kawasan major resistance, major bulk resistance di 1.9. So seperti ini yang berlaku. So ini adalah kata minor support dan resistance yang Zul akan monitor. So ini yang kita tengokkan, sekiranya Matic berjaya break minor resistance ni, dan kita seperti price tu akan pergi ke 1.0, itu kata all time dia 1.6. minor all time high ni 1.67. Kemudian next target lah di 1.2 di 1.8. Kemudian price akan pergi ke 1.6 di
di hampir $2. Bila sampai $2, kita expected price Ethereum, price Matic dah pun berada di kawasan major resistance. Bila sampai di kawasan ni, nak kata bukan good entry dah. Sebab apa? Bila good entry balik bila price tu break saja yang kotak ni dan retest, barulah good entry balik. So now kata masih lagi good position untuk anda buy untuk long term. Kalau anda fikir untuk long term, adalah still lagi good position untuk anda buy. Bercakap selagi mana price tu break belum sampai 27, adalah good position untuk buy. So sekarang ni price masih lagi belum berada di major resistance, hampir lagi di kawasan support. So still good position untuk Matic. So Matic juga maybe tu akan grab untuk at least dapat dalam dulu at least 500 coin dulu. 500 coin macam juga tu ada dalam manja 30 coin ni baru. So tu expected untuk dapat 1000 coin dalam Matic. Maybe dalam masa 1 hari 2 hari ni tu akan grab Matic untuk dapat at least dalam tu punya bag ataupun holder bag 500 untuk Matic. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Dan so kita hit tu punya target untuk 10k subscriber. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.